Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pelajar, selamat bertemu kembali dalam sesi BDR belajar dari rumah. Okey, so bertemu bersama saya lagi sekali dalam sesi BDR belajar dari rumah. Okey, sebelum saya mula, saya just for remind lah untuk anda, saya ada send atau share buku teks digital pada anda semua dalam grup kelas. Okey, saya harap anda dah download buku teks digital tersebut. Okey, so saya harap awak dah download buku teks tersebut dan dah baca lah, belik lah sikit sebanyak. Paling kurang pun awak tengok bahagian isi kandungan lah. Isi kandungan dia, apa yang awak akan belajar pada tahun ini. Okey. So untuk tingkatan 5 ni kamu akan belajar ada 8 tajuk ada 8 tajuk untuk tingkatan 5. Jadi saya terus pergi pada bab yang pertama yang anda akan belajar di tingkatan 5 ialah tajuk ubahan. Okey. So apa kaitan tajuk ubahan dengan slide yang saya nak tunjukkan ni? Okey. Tadi dah saya tunjuk kat awak gambar kuih yang sangat sedap ni. Okey. Baik, ini gambar karipap. Okey. Dua-dua ni gambar karipap. Okey, cuma kat sini ada, katalah bila awak pergi kedai, awak tanya makcik yang jual tu, karipap ni berapa satu? Karipap sardin ni berapa ringgit, berapa sen sebiji? Jadi makcik bagi tahu harga dia 40 sen sebiji. Tu ceritanya lah. Okey. Baik. So kalau harga dia 40 sen sebiji, awak pergi kedai takkan nak beli sebiji je. Dah lagi kedai jauh. Belilah banyak sikit. Katalah nak beli 3 biji. So anak-anak, kalau awak beli 3 biji, berapa ringgit agak-agak awak kena bayar kat sini? Okey. Kalau satu karipap ni harga dia 40 sen. Kalau ni 40 sen, satu lagi 40 sen, satu lagi 40 sen. Berapa ringgit kena bayar? Berapa ringgit kena bayar anak-anak? Awak kena bayar? Dah kira ke? Kira lah kena bayar berapa? Ya? Pandai, RM1, 20 sen. Jadi awak kena bayar RM1.20. Okey? Macam mana pula kalau awak nak beli banyak lagi? Nak beli banyak dalam kuantiti lebih banyak. Apa jadi? Berapa ringgit saya kena bayar? Okey, kita tengok next slide. Okey, di sini slide yang kedua ni saya ada sediakan pada awak dua jadual yang berbeza. Okey. Kita tengok dulu jadual yang pertama ni. Jadual pertama ni dia tak tulis kat sini harga sebiji karipap 40 sen. Kalau awak beli 3 biji awak kena bayar RM1 tadi? RM1.20 kan? Okey. Okey, kalau lah awak bilang adik-beradik orang ramai sikit nak beli 5 biji lah. Okey, 5 biji. Berapa ringgit pula awak kena bayar kalau awak beli 5 biji? 5 biji darab dengan 40 sen. RM2 awak kena bayar. Okey, macam mana pula kalau awak beli 10 biji? Awak kena bayar RM4. Ini awak boleh kira sendiri. Awak faham macam mana nak kira? Saya tahu. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada jadual yang kedua ni. Katalah awak nak buat majlis kat rumah. Ada nak buat makan-makan sikit. Jadi nak beli banyaklah sikit antara menu yang majlis kat rumah awak tu. Nak beli karipap. Nak beli sampai 100 biji ni sebab ramai jemput ni. Kalau tak PKP lah. Kalau PKP tak boleh buat majlis ya. Okey, awak beli 100 biji, awak kena bayar RM40. Okey. Lepas tu, fikir-fikir balik, dah banyak jenis kuih ni. Tak jadilah nak beli 1 biji, nak beli 50 biji je lah. Kalau beli 50 biji, berapa ringgit pula awak kena bayar? Berapa? RM20. Okey. Okey. Kalau awak nak beli 10 biji pula, berapa ringgit kena bayar? Dah lah beli 50. Tadi nak beli 50 biji, kena bayar RM20 kan? Katalah nak share adik-beradik. Share 5 orang. Awak nak share 5 orang. Okey, seorang beli 10 biji. Berapa ringgit seorang kena bayar? Seorang kena bayar berapa ringgit? RM4. Nak beli 50 biji, bagi dengan 5 adik-beradik, share. Sikit seorang, tak adalah seorang kena bayar banyak. Jadi seorang kena bayar RM4. Okey. Kemudian,
Last kali kat sini, awak makan 2 biji. Daripada banyak awak beli tu, awak makan 2 biji. Kos untuk 2 biji yang awak makan tu RM1. 80 sen. Ya, pandai. Pandai awak kira. Anak murid saya semua pandai. Saya tahu. Okey. Jadi sekarang awak dah lengkapkan tau. Awak dah lengkapkan jadual 1 dengan jadual 2 ni. So, saya nak awak analisa. Awak analisis kedua-dua jadual ni. Apa beza dia? Okey, sekarang kita tengok sama-sama. Kita tengok jadual yang pertama ni. Kalau awak tengok jadual yang pertama ni bilangan karipap ni semakin meningkat tau. Bilangan karipap ni semakin meningkat. Bilangan dia meningkat. Apa jadi daripada harga dia? Harga yang awak perlu bayar. Meningkat kan? 40 sen, RM1, 20 sen, RM2, RM4. Meningkat betul? Okey. Lepas tu awak tengok pula yang jadual yang kedua ni. Daripada 100 biji nak beli mula-mula, cancel lah beli 50 biji je. Lepas tu daripada 50 biji, seorang beli 10 biji. Okey, lepas tu lagi kurang lagi. Yang ni awak makan 2 biji. Bilangan ni berkurang kan? Okey, berkurang. Apa jadi dengan harga bila bilangan karipap makin berkurang? Harga juga makin berkurang atau menurun. Jadi dekat sini, saya nak tunjukkan pada awak perbezaan antara dua set anak panah ni. Ini anak panah naik, meningkat. Dua-dua meningkat. Bila bilangan karipap meningkat, harga pun meningkat. Bila bilangan karipap menurun, harga pun menurun. Jadi dekat sini anak-anak, saya nak tunjukkan lagi satu benda. Katalah kat sini adalah X. Okey, X ini meningkat, maka Y juga meningkat. Katakanlah harga saya buat sebagai Y. Katalah harga ni Y, karipap ni X. Bilangan dia. Jadi kat sini X, sini Y. So kalau karipap ini menurun, X ini menurun, harga juga menurun. Okey? Baik, jadi saya nak awak dah tengok saya dah tulis tajuk dekat bawah ni berubah secara langsung. Saya nak tekankan pada awak di sini bahawa untuk tajuk ni berlaku perubahan. Perubahan pada bilangan karipap dan harga. Dia berubah secara serentak. Maksudnya kalau bilangan karipap meningkat, harga pun meningkat. Bilangan karipap menurun, harga pun menurun. Berlaku perubahan pada dua kuantiti iaitu bilangan karipap dan harga, X dan Y. Secara serentak dengan kadar yang sama. Okey, kalau X naik, Y naik. Dua-dua tu kena X turun, Y turun. Ini kena turun. So, yang ini kita panggil dia berubah secara langsung. Okey? Apa maksud berubah secara langsung tadi? Cikgu dah sebut. Berubah secara langsung ni apa maksud dia? Kalau satu naik, lagi satu pun boleh ubah tu dia kena naik juga. Kalau satu tu turun, yang kedua tu pun mesti menurun. Itu maksud berubah secara langsung. Jadi, kita boleh buat kesimpulan dengan ayat yang lebih ilmiah lah, sistematik lah. Okay? Apa maksud ubahan secara langsung ni? Kita tengok slide yang ketiga. Okay, slide yang ketiga kat sini saya sudah ambil ni. Ini dari buku teks anda, buku teks anda ya. Buku teks awak muka surat 3. Ini muka surat 3 buku teks ni ada ditulis kat sini. Hubungan ini dinamakan ubahan langsung. Secara umumnya, ubahan langsung merupakan perkaitan antara dua pemboleh ubah. Merupakan perkaitan antara dua pemboleh ubah. Mesti dua. Okey, dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah dengan keadaan apabila Y ini bertambah, Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah. Pada kadar yang sama. Kadar yang sama. Dan sebaliknya. Sebaliknya tu maksudnya kalau Y itu berkurang, maka X juga berkurang. Okey, pada kadar yang sama. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. So, ayat dia yang gramatisnya ialah Y berubah secara langsung dengan X. Okey? So, ini adalah pengenalan untuk tajuk subtopik SK 1.1 iaitu ubahan langsung, di mana saya punya SP hari ini, standard pembelajaran saya ialah saya nak awak tahu maksud ubahan langsung. Okey? Sekejap lagi kita tengok contoh-contoh yang lain.
Sekian. Okey, untuk yang seterusnya, slide seterusnya, saya nak tunjukkan contoh pula ya. Okey, macam mana nak tulis jawapan jika soalan yang diberi dalam bentuk contoh inilah. Okay, contoh satu kat sini, dia bagi jumlah gaji seorang pekerja. Jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung. Poin dekat sini berubah secara langsung dengan bilangan jam. Dengan bilangan jam dia bekerja. Nyatakan perubahan pada jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Nyatakan perubahan pada jumlah gaji jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%. Dan C, nyatakan perubahan pada bilangan jam bekerja jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada gaji asal. Okey, jadi kita tengok. Tadi dia kata jumlah gaji ni berubah secara langsung. Ni keyword dekat sini Jumlah gaji berubah secara langsung. Keyword dia. Jumlah gaji berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Okey, saya ulang. Jumlah gaji berubah secara langsung dengan jam dia bekerja. Maksudnya, kalau jumlah gaji naik, jam bekerja kena naik lah. Kalau jumlah jam bekerja dia tambah, masa jumlah gaji punya pun meningkat lah. Begitulah sebaliknya. Kalau dia kurang masa dia bekerja, maka kurang jugalah gaji yang dia perolehi. Okey? Baik. Jadi kat sini dia tanya jika jumlah gaji, dia suruh cari perubahan pada jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Okey. Jam dia bekerja bertambah 2 kali ganda. So, apa jadi kepada jumlah gaji? Saya dah sebut tadi dalam awal-awal tadi. Okey. Saya kata perubahan mesti berkadaran yang sama. Okey, kadarnya yang sama. Maknanya satu meningkat, satu lagi meningkat. Jadi, kalau kat sini jumlah jam bertambah 2 kali ganda, maknanya jumlah gaji juga mesti bertambah 2 kali ganda. Dia berkadaran yang sama. Okey. Bertambah 2 kali ganda. Sama. Okey? Apa jadi pada soalan B? Jika jumlah gaji, apa jadi pada perubahan jumlah gaji jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%? Yang ini pula dia kata berkurang. Berkurang 40%. Berkurang 40%. So, apa jadi pada jumlah gaji? Dia mesti berkurang juga. Berkurang sebanyak apa? Sebanyak 40% juga. Mesti sama. Kan saya dah kata tadi syarat di kadaran mesti sama. Okey? Baik. Dan soalan C, okey, nyatakan perubahan pada bilangan jam bekerja jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh dari gaji asal. Okey, jika jumlah gaji separuh daripada gaji asal, maksudnya dia kena bekerja apa? Dia bekerja separuh jugalah kan? Jadi, bilangan jam bekerjanya adalah separuh. Bilangan jam bekerja adalah separuh. Separuh daripada bilangan jam asal. Bilangan bekerja asal. Okey. Kalau asal sebelum ni bekerja 8 jam, so separuh maknanya dia kena kerja 4. Dia bekerja 4 jam lah. Oh, dia dapat gaji pun separuh. Okey. Itu untuk contoh yang pertama. Okey. Saya harap anda faham untuk contoh yang pertama. Ini adalah soalan yang saya ambil dari buku teks ya. Baik. Saya tunjukkan kat sini. Okey, contoh yang kedua tapi kat sini nombor 3. Saya ambil dari buku teks je. Buku teks tu tahu soalan nombor 3. Tapi saya
tunjukkan kat sini sebagai perbincangan kita bersama lah. Saya nak tunjukkan contoh pada anda. Okey, sekarang macam mana pula kalau soalan dalam bentuk jadual? Dia tak cakap naik ke turun, dia tak cakap, tapi awak kena faham sendiri berdasarkan jadual. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa dan bilangan botol jam yang dihasilkan di sebuah kilang. Okey? So, jika masa tu 5 minit, bilangan botol dia dapat buat 10 minit. 10 botol. Okey? Kalau 10 minit, dia dapat hasilkan 20 biji botol. Okey? Kalau 15 minit, 30 botol. 20 minit, 40 botol. 25 minit, 50 botol. Jadi dia tanya, nyatakan perubahan pada bilangan botol jam yang dihasilkan apabila. Berapa bilangan botol jam yang dihasilkan apabila masa bertambah sebanyak 2 kali ganda lebih lama. Masa ni bertambah 2 kali ganda lebih lama. Ni keyword dia kat sini. Okey. Keyword dia kat sini 2 kali ganda lebih lama. Masa bertambah 2 kali ganda lebih lama. So, bilangan botol juga akan bertambah 2 kali ganda. Okey? Bilangan botol maksudnya dia tanya tadi bilangan botol kan? Bilangan botol bertambah 2 kali ganda. Okey. Soalan B pula. Nyatakan perubahan pada bilangan botol jam yang dihasilkan apabila masa dikurangkan separuh. Kalau masa dikurangkan separuh. Okey. Masa dikurangkan separuh. So, bilangan botol juga jadi separuh. Bilangan botol yang dihasilkan, bilangan botol adalah separuh. Okey? So, saya harap anda boleh faham untuk 2 contoh yang saya terangkan ini. Simple saja, senang saja sebenarnya. Jadi, maksudnya kalau satu tu naik, Y naik, X pun naik. Kalau X naik, Y pun naik. Kalau X turun, Y turun. Kalau Y turun, X pun turun. Jadi, cukup tu untuk 2 contoh dan saya nak awak teruskan dengan latihan. Okay, latihan buku teks slide saya yang ketiga. Slide saya yang ketiga ni ialah latihkan diri 1.1a, nombor 1 dengan nombor 2. Saya tinggalkan soalan 2 soalan ni untuk awak buat sebagai latihan. Salin dalam buku tulis dan jawab. Cuba jawab. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian untuk tajuk ubahan langsung 1.1 bagi SP 1.1.1 menerangkan maksud atau memahami maksud ubahan langsung. Sekian, kita jumpa pada PDPC akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.